Hai, saya Nurul daripada Autism Gym Center. Hari ini saya akan bincangkan tentang topographic orientation. Okey, sebelum tu kita nak tahu dulu apa dia topographic. Okey, topografi ni adalah satu gambaran dalam bentuk grafik tentang sebuah kawasan. Apa yang ada dekat kawasan tu, tempat apa yang ada, apa nama dia, supaya kita bila kita tengok gambaran tu dalam bentuk grafik tu kita boleh tahu oh dekat sini ada sekian-sekian benda, dekat sini ada sekian-sekian benda. Contoh mudah macam dalam map lah, map contoh kita nak pergi untuk kenduri kahwin kan kita akan dapat kad kahwin tu, dalam tu ada peta kan, so dia macam peta lah. So dalam tu kita boleh tahu rumah pengantin dekat sebelah surau. Ada surau, ada rumah flat, ada apartment, ada share contohnya lah. Tu yang kita panggil sebagai topografi. Okey, apa pula yang dikatakan sebagai topographic orientation? Okey, so topographic orientation ni adalah kebolehan yang setiap orang sepatutnya ada supaya dia dapat kenal pasti kedudukan diri dia sendiri dekat mana, supaya dia dapat bergerak dalam persekitaran dan navigate through, maksudnya bergerak daripada satu arah ke satu arah dengan baiklah, maksudnya dia tahu dekat mana dia nak pergi. Contoh daripada rumah nak pergi kedai, so macam mana dia nak navigate diri dia, macam mana dia nak tahu kedudukan diri dia dekat mana, nak pergi kedai lalu mana, dah keluar rumah tu nak ambil kanan ke, nak ambil kiri ke. So itu yang kita panggil sebagai topographic orientation lah. Okey, sekarang kita nak tengok apa sensori dan skill yang terlibat dalam topographic orientation ni. Okay, so first sekali kita tengok bahagian sensori. Apa sensori yang terlibat? Sensori yang terlibat adalah visual, proprioception, auditory dan olfactory. So visual ni daripada segi penglihatan lah, arah mana kita nak tengok untuk tahu tempat yang kita nak pergi, tempat yang kita nak tuju, nak belok kanan ke, nak belok kiri ke, tu dari segi visual lah untuk kita detect dekat mana kedudukan kedai tu. So proprioception ni adalah kita punya body awareness lah, kita aware tak sekarang ni kita dekat mana. So kalau kita tak aware pun kita dekat mana, macam mana kita nak pergi ke sesuatu tempat, betul tak? Okay, then auditory ni salah satu skill yang involve juga, sensori skill yang involve dalam topographic orientation. Contoh macam kita tak biasa, kita second time pergi tempat tu contohnya, tapi kita tak berapa ingat jalan, tapi kita dengar bunyi. So macam hari tu saya pergi kawasan ni, saya ada dengar bunyi azan contohnya. Maksudnya kawasan tempat yang saya nak pergi tu dia berdekatan dengan masjid. So ini kita panggil dari segi auditory lah. And then olfactory, dari segi bau, dari segi sensori bau. Contoh kedai yang kita nak pergi tu dia selalu ada something yang melibatkan bau yang buat kita boleh ingat, dekat sini ni tempat ni, sebab tu pergi ada bau. Contoh bau kilang kopi contoh. So kita nak pergi satu tempat ni, orang cakap tempat tu sebelah kilang kopi. So bila kita jalan-jalan tak jumpa-jumpa lagi. So bila kita dapat info ada kilang kopi, walaupun kita tak nampak kilang kopi tu bahagian mana, tapi bila kita, kalau kilang kopi ni kan bau dia kuat kan, so bila kita lalu tu memang akan bau. So ini antara sense yang kita guna dalam untuk topographic orientation maksud saya. So bila ada sense macam tu, so kita dapat detect, dah nak sampai ni, sebab ada bau kopi tu tadi. Okay, so daripada segi kognitif pula, skills yang involve ni adalah dari segi visual perception. Contoh macam kita nak tahu dari segi visual kan, dekat mana rumah kawan kita kan contoh. So kawan kita cakap rumah dia di belakang rumah yang ada tirai warna hitam contoh. So ini akan bantu kita lah daripada segi visual untuk detect dekat mana kawasan, dekat mana rumah kawan kita. Okay, so daripada segi attention, untuk tuju ke satu-satu arah tu memang perlukan attention lah. Kita memang kena attentive, lagi-lagi tempat yang kita baru nak pergi, contohnya macam rumah kawan tadi kan. So kita memang kena bagi attention pada every details yang
info yang dibagi supaya kita dapat jumpa apa yang tempat yang kita nak tuju. And then memory, dari segi memory macam sama juga, contoh yang sama, nak pergi rumah kawan ada tirai hitam. So itu memori lah. So kawan dah bagi tahu. So bila kita nak cari kita akan ingat, oh hari tu kawan ada cakap sekian. So itu dari segi memori lah. So kalau kita lupa, macam mana nak cari? Alamat tak ada, tak sure dekat bahagian mana. Okay, so next adalah decision making. Decision making ni, so ini pun adalah antara komponen yang penting juga sebab based on semua info yang kita dapat, kita kena decide satu keputusan untuk dapatkan objektif kita lah, which is jumpa tempat yang kita nak cari tadi. So next adalah mental imagery. Mental imagery ni adalah kebolehan kita untuk imagine setiap info yang kita dapat berkaitan satu-satu persekitaran tu, satu-satu kawasan tu. Contoh macam yang saya cakap tadi, yang pasal kad kahwin tadi kan ada bagi satu map kan. So dalam tu contoh ada Shell, ada Petron, ada apartment, ada surau. So kita kena macam mana mental imagery ni adalah kebolehan kita untuk imagine apa yang ada dalam info yang kita dapat tu lah. Contoh macam kalau kita baca dekat maps tu, rumah pengantin dekat sebelah surau, belakang Shell. So kita kena imagine macam mana kita nak imagine benda tu in real life. Daripada gambar grafik yang kita tengok tu real life lah. Macam mana kita nak tahu posisi makcik tu dekat mana, macam mana kita nak imagine apa info yang kita dapat and apply lah, maksudnya ke arah mana bila kita dah jumpa masjid. Okay, so dah jumpa masjid, dah jumpa surau. Dalam kad kahwin tu ada surau. So dekat mana rumah dia. So kebolehan kita untuk imagine and navigate through lah. Okay, so sekarang kita nak tengok functional areas of the brain yang involved dalam topographic orientation tadi. So first kali kita nak tengok, kita nak pergi kepada parietal lobe, bahagian depan. Okay, parietal lobe ni bahagian yang sangat penting dalam sensory perception and integration, termasuklah dari segi rasa, pendengaran, sentuhan, visual dan bau juga. Ini adalah kawasan utama dalam otak kita di mana tugas dia adalah to interpret input yang dia dapat daripada kawasan-kawasan otak yang lain. Okay, next kita pergi kepada occipital lobe. Ini bahagian vision lah, vision yang terlibat dalam untuk orient diri kita untuk sampai ke destinasi yang kita nak menggunakan penglihatan lah. So next adalah cerebellum. Area yang terlibat adalah dari segi coordination, balance, vestibular and attention. And then frontal lobe dari segi pemikiran kita, reasoning, problem solving. Contoh kalau dalam map yang kita guna tu, dia kata bukan, kita dah sampai dan hampir sampai ke tempat tu. Hampir sampai tapi dekat kawasan tu ada orang sekat. Jalan tu disekat. So macam mana kita nak solve the problem lah, macam mana kita nak pergi sampai juga ke destinasi tu tapi menggunakan jalan yang lain. Ni kita panggil sebagai problem solving tu lah. And then temporal lobe dari segi memories, macam yang saya cakap tadi, memory macam apa yang info yang kita dapat, kita kena ingat supaya kita dapat navigate through the destination yang kita nak. Okay, sekarang kita nak tengok the importance of topographic orientation. Kenapa, apa pentingnya topographic orientation ni? Kenapa kita nak kena ada topographic orientation? Okay, so first kali kita tengok daripada segi pekerjaan. So kalau semasa bekerja, contohnya bos suruh kita pergi ambil dokumen dekat serta-serta tempat. So kalau kita ada isu dengan topographic orientation ni, of course kita akan ada isu juga untuk perform kita punya task dekat tempat kerja lah. Okay, untuk daily life pula, kalau ada isu dengan topographic orientation, kalau seseorang tu tak mampu untuk navigate diri dia untuk bergerak ke mana-mana, so memang akan susah lah untuk dia nak menguruskan diri dia, nak cari barang, nak pergi kedai contohnya, nak pergi sesuatu tempat. Semua perlukan bantuan orang kalau kalau dia ada masalah dengan topographic orientation. So topographic orientation ni sangatlah penting untuk setiap orang sebenarnya. Bila seseorang tu ada
topographic orientation yang baik, kebanyakan task yang didapat seharian sama ada dari segi pekerjaan ataupun daily life semua akan dapat dibuat dengan baiklah tanpa perlukan bantuan yang banyak daripada orang lain. Okay, next kita nak pergi kepada topographic disorientation. Topographic disorientation ni adalah kesukaran seseorang untuk navigate the environment in daily life. Maksudnya kesukaran dia untuk bergerak ke mana-mana dalam kehidupan seharian dia. Maksudnya dia tak tahu walaupun tempat yang dia nak pergi tu dekat, tapi dia tak tahu macam mana nak navigate. Maksudnya bila dia dah keluar rumah tu dia nak pergi ke mana, nak pergi pusing ke belakang ke arah rumah belakang ke, ataupun ke kiri ke atau ke kanan ke, nak terus ke. So dia sangat struggle untuk perform that activity lah yang daily life punya. Okay, sekarang kita nak pergi kepada apa yang menyebabkan topographic disorientation. So first sekali adalah DTD, Developmental Topographic Disorientation. Means daripada kecil dia memang ada isu untuk navigate diri dia dalam sesuatu kawasan. Even familiar places macam kawasan rumah pun dia sangat struggle nak buat. Ni disebabkan keadaan ni disebabkan oleh ada isu dengan dia punya brain lah, ada brain damage dan sebagainya. Okay, egocentric disorientation ni adalah ketidakupayaan seseorang untuk kenal pasti kedudukan sesuatu objek. Dia tahu objek tu nama apa, tapi nak bagi tahu arah kedudukan objek tu ataupun untuk imagine kat mana kedudukan objek tu dia tak boleh. So contohnya adalah dari segi arah depan, belakang, atas, bawah. So kalau macam kita cakap dia nak pergi kedai kan, kita cakap dekat dia kedai tu dekat depan surau. So dia tak dapat nak imagine, tak dapat nak bayangkan dekat mana, depan tu macam mana. So dia tak dapat. Sama contoh lagi simple adalah kalau macam orang panggil dia bukan dari segi visual dia juga dari segi auditory juga. Egocentric disorientation ni. Contoh kalau kita panggil dia, orang yang ada isu dengan egocentric disorientation ni, bila kita panggil nama dia, dia tak dapat detect. Kalau kita kan orang panggil, kita boleh dengar kan daripada tepi atau daripada belakang, kita boleh agak kan. Orang yang ada isu dengan egocentric disorientation ni, dia tak dapat nak agak bunyi tu datang daripada mana. Egocentric disorientation ni disebabkan oleh any damage ataupun ada sebarang perubahan dalam tisu di bahagian parietal lobe dalam kawasan kita punya brain lah. So ini disebabkan oleh, boleh jadi disebabkan penyakit ataupun trauma, kena hentak kepala dia, kena pukul dan sebagainya lah. Okay, seterusnya adalah heading disorientation. Heading disorientation ni ketidakupayaan seseorang tu untuk bagi direction ataupun terima direction. Contoh macam kalau kita cakap kedai tu belakang Shell, dia nampak Shell, dia tahu landmark tu Shell, dia tahu dia dekat Shell, dia aware yang dia dekat Shell, tapi dia tak dapat nak detect, tak dapat nak faham dekat mana sebenarnya. Bila kita cakap tempat tu belakang Shell, contoh, dia tak tahu nak pergi dekat belakang Shell tu nak ke mana, ke arah mana dia perlu tuju untuk pergi ke belakang Shell. So, tapi Shell tu dia nampak. Tu contoh heading disorientation lah. And then anterograde amnesia. Okay, anterograde amnesia ni adalah ketidakupayaan seseorang untuk kenal pasti kawasan persekitaran yang baru pada dia. Means sebab anterograde amnesia ni dia ada isu dengan hilang ingatan lah. So bila ingatan yang kejadian yang baru berlaku. Tapi kalau contoh 6 bulan sebelumnya, contoh rumah tu dia baru pindah setahun, tapi bila dia kena insiden ataupun isu dengan anterograde amnesia ni, dia tak dapat nak ingat pun kawasan persekitar rumah dia, sedangkan 6 bulan sebelumnya dia ingat. So ini yang kita panggil sebagai anterograde amnesia lah. Last sekali adalah topographagia. Ini adalah condition yang di mana seseorang tu akan struggle untuk navigate through
sesuatu kawasan menggunakan landmark. Tapi dia boleh navigate bila kita bagi info yang macam pintu rumah tu color biru. Contoh tempat ni sebelah rumah yang pintu dia warna biru. So dia boleh. Tapi kalau kita cakap dia tempat tu dekat belakang Petronas ataupun tempat tu dekat belakang sekolah. So dia bila bagi landmark macam tu dia akan struggle. So ini yang kita panggil sebagai topographic agnosia. Semua condition yang saya listkan dekat sini, semua isu ni disebabkan ada kecederaan ataupun sesuatu yang terjadi dekat dia punya brain lah, itu yang mengakibatkan ada isu dengan topographic disorientation ni. Setiap condition ni affect setiap kawasan brain yang berbeza-beza lah. Okey, sekarang kita nak tengok signs of topographic disorientation. Macam mana kita nak tahu yang orang tu ada masalah dengan topographic disorientation. So kita akan nampak yang seseorang tu dia akan ada masalah untuk cari arah di sekitar dia. Contoh macam kita tengok benda tu simple je, macam kita sampai satu tempat, contoh macam pergi air terjun kan dia ada bagi macam direction yang macam palang dekat bawah ni, surau ada sana, tandas ada sana. So dia akan ada masalah untuk cari kawasan-kawasan yang macam tu. So diorang juga akan ada isu dengan landmark yang familiar. Sebenarnya benda tu familiar, tak ada bukannya benda tu dia baru nampak, dah pernah nampak dah sebelum ni contohnya. So dah biasa, landmark tu dah biasa, macam Shell, macam Petron contoh kan, benda tu dah biasa, tapi dia still ada masalah untuk navigate through. And then last sekali, antara sains yang terakhir ni adalah fails to utilize previously learned routes when travelling from one landmark to another. Contoh sebelum ni dia dah pernah lalu dah kawasan tu, tapi bila lalu lagi sekali dia tak ingat, walaupun tempat tu simple dan landmark tu obvious sangat. So dia akan ada isu dekat sini jugalah. Okay, sampai sini je untuk topik hari ini. Thank you for listening and jumpa lagi.